Assalamualaikum. Okey. Ini kelas pertama kita bersama-sama. Jadi cikgu gunakan buku teks dulu pada hari ini untuk terangkan berkenaan dengan teknik mengukur parameter kesihatan badan. Okey. Kat sini kata kunci yang kamu kena familiar ialah yang pertama suhu, termometer, demam, denyutan nadi, jantung, tekanan darah dan obesiti. Okey. Kita pun sepanjang tahun 2020 sehinggalah tahun 2021 kita dah biasa menggunakan alat tertentu, iaitu kat sini termometer. Kita pergi mana-mana kita gunakan termometer. Betul tak? Masuk kedai kita perlukan termometer. Kita akan dicatat dululah suhu. Jadi kita dah familiar dengan beberapa alatan. Yang lain tu mungkin kamu akan jumpa di klinik. Okey. So, persoalannya di sini, apakah teknik yang betul untuk mengukur suhu badan? So, apakah itu kadar denyutan nadi? Apakah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah? Tahu tak apa nama alatnya? Ya, ada tu gambarnya di sebelah ni. Ni, apa nama alat ni? Bagaimanakah tekanan darah diukur dan direkodkan? Dan apakah itu indeks jisim badan? Indeks jisim badan selalunya kita akan buat 2 kali setahun di sekolah kan, melalui ujian segak. So kita kira BMI kita di situ. So kenapa kita kena belajar bab ini? Pepatah ada mengatakan kesihatan itu lebih baik daripada harta benda. Betul juga kan? Kalau ada masalah kesihatan, kita tidak dapat menjalankan tugasan kita seharian. So kesihatan tu sangat berharga. Kalau kita ada duit banyak pun tapi tak sihat pun tak jadi apa. Kan? So banyak kempen telah dijalankan bagi mendidik masyarakat untuk menjaga kesihatan diri, seperti kempen gaya hidup sihat. Kalau dekat KKM ada kempen makan suku-suku separuh kan. Dan selalu kita galakkan untuk melakukan senaman setiap hari secara regular. Okay, seseorang itu tidak sewajarnya hanya berjumpa doktor setelah mendapat penyakit. Ini pun kesedaran yang perlu. Di mana jika kita tahu kita perlu pergi ke hospital ataupun klinik untuk cek kesihatan kita. Sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan secara berkala kan, untuk mengetahui tahap kesihatan. Kalau kita pelajar sekolah, selalunya nurse ataupun pihak kesihatan yang akan datang ke sekolah untuk cek kesihatan kamu, cek gigi kamu, buat suntikan. Apabila kamu dah tak sekolah, sepatutnya kamu boleh hadir ke klinik untuk buat pemeriksaan kesihatan. Hari ini kita nak belajar tentang suhu badan sahaja. So, suhu ialah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu badan. Suhu badan ialah darjah kepanasan dan kesejukan badan kita lah. So, kita sebenarnya kita boleh tahu. Hari ini saya normal sebab saya rasa tak panas, saya rasa tak sejuk, saya normal. Tapi adakah dengan perasaan tu sahaja boleh membantu kita mengetahui tahap kesihatan kita? So, dekat sini kalau kita nak tahu adakah betul-betul suhu badan kita normal ataupun naik ataupun jatuh, so kita kena menggunakan alat. Ya? So, alat untuk mengukur suhu badan dinamakan termometer. Kulit dan sistem endokrin memainkan peranan penting dalam mengawal atur suhu badan. So kulit, kita selalu kalau nak tahu kita demam ke tak ke, kita sentuh bahagian kulit kan. Ya. So termometer, ada banyak jenis termometer. Okay. Yang pertama termometer klinik yang digunakan untuk menyukat suhu badan
menyukat suhu pada skala 35 darjah Celsius hingga 42 darjah Celsius. Termometer makmal digunakan untuk menyukat suhu cecair, menyukat suhu dalam julat negatif 10 darjah Celsius hingga 110 darjah Celsius. Jadi kalau kita pegang termometer makmal, kita tak accurate, kita panggil tak tepat untuk mengukur suhu badan kita. Sebab termometer makmal ni digunakan untuk menyukat suhu cecair. Ya? Termometer rektal juga digunakan untuk menyukat suhu badan tapi melalui dubur. Okey. Termometer rektal ni biasanya digunakan untuk bayi, bukan untuk orang dewasa ya. Untuk bayi yang berumur bawah daripada 3 bulan. Jadi gunakan termometer rektal. Termometer inframerah digunakan untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Kalaulah tak terjadi COVID-19 ni, kita pun tak familiar dengan termometer inframerah ni yang tembak-tembak tu. Tapi disebabkan oleh pandemik yang kita alami, kita sendiri pun dah familiar, dah biasa dengan termometer inframerah. Jadi tak susah untuk cikgu terangkan kepada kamu apa jenis termometer yang ada. So ingat termometer untuk sukat suhu. Okay. Macam mana kita nak ukur suhu badan menggunakan teknik yang betul? So untuk termometer klinik, pastikan suhu termometer berada di bawah 35 darjah Celsius sebelum digunakan. Jika suhu melebihi 35 darjah Celsius, termometer tu dikibas-kibas. So kita nak tengok nurse ataupun doktor dia kibas-kibas termometer sebelum ambil bacaan suhu kita. Ya? Letakkan termometer di bawah ketiak ataupun di dalam mulut selama kira-kira 2 hingga 3 minit atau sehingga termometer tu ada bunyi beep. Jika menggunakan termometer digital. Okay, keluarkan termometer tersebut dan rekodkan bacaan suhu. So siapa yang bercita-cita untuk menjadi jururawat, tak kisahlah jururawat lelaki ataupun jururawat perempuan, so kamu kena berlatih menggunakan termometer klinik ni sebab nak ukat suhu badan pesakit. Okey, termometer makmal tidak sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan kerana termometer makmal tidak mempunyai bahagian pencerutan pada turus merkuri. Ni yang cikgu nak tunjukkan pencerutan ni. Okay. Bertujuan supaya merkuri tidak turun dengan cepat setelah dikeluarkan daripada mulut atau ketiak. Kan lepas kita keluarkan daripada ketiak ataupun mulut ni, kita nak tengok bacaan kan. Jadi perlu ada senggat tu supaya merkuri tak turun dengan cepat. Kita dapat membaca suhu dengan betul. Tapi termometer makmal dia tiada pencerutan ini ya. Okay, termometer makmal tidak sesuai digunakan apabila termometer dikeluarkan daripada badan, sama ada daripada bahagian mulut ataupun ketiak, bacaan suhu akan turun dengan cepat kalau kita guna termometer makmal. So jadi tidak tepat. Jika menggunakan termometer makmal untuk menyukat suhu badan, bacaan suhu perlu diambil ketika termometer masih dalam mulut. Kalau tak ada sangatlah termometer, kan? Ada termometer makmal. Jadi boleh gunakan tapi ambil bacaan waktu masih di bawah ketiak ataupun di dalam mulut. Okey, bagaimana pula termometer rektal? Ini yang cikgu cakap gambaran bagaimana termometer tu digunakan. Termometer rektal biasanya digunakan bayi kurang daripada 3 bulan. Pastikan termometer digunakan mempunyai label untuk kegunaan rektal. Jangan kamu pergi masukkan termometer makmal ataupun termometer klinik dalam rektal bayi. Okey. Bersihkan muncung termometer menggunakan alkohol. Kita tak boleh masukkan sesuka hati ya. Kita kena bersihkan dulu, sanitize dulu dengan alkohol, kemudian sapukan jeli petroleum. Jeli petroleum ini untuk melicinkan muncung termometer tadi masuk ke dalam bahagian tubuh. Okey. Angkat kaki bayi seperti yang ditunjukkan. Angkat tinggi sehingga memudahkan kita untuk masukkan termometer nanti. Masukkan termometer ke dalam tubuh bayi kira-kira 1 hingga 2.5 cm. Biarkan termometer sehingga bunyi beep. Kemudian kita akan rekodkan suhu.
Okey. Seelok-eloknya kita guna termometer klinik sajalah, ya, untuk mengelakkan jangkitan kuman. Dan last sekali ialah termometer inframerah, boleh digunakan tanpa bersentuhan dengan individu. Ini bagus untuk mengelakkan jangkitan. Contohnya macam COVID-19 ni kan, untuk elakkan kita nak amalkan penjarakan sosial, kita gunakan termometer inframerah. Arahkan termometer pada jarak kira-kira 5 cm pada individu tersebut. Jangan halakan termometer ke arah mata secara langsung atau tidak langsung. Rekodkan bacaan suhu. Pembacaan suhu menggunakan termometer ini sangat cepat. Okey, itu kelebihan menggunakan termometer inframerah berbanding termometer yang lain. Okey, suhu badan normal kita bersuhu 36.9 darjah Celsius. Ya, peningkatan atau penurunan suhu badan menunjukkan badan kamu tidak sihat. Okey, so antara faktor-faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi aras normal, yang pertama kamu mendapat jangkitan bakteria ataupun virus. Okey, tanda-tanda orang yang dapat COVID-19 kan suhu badan dia tinggi, dia demam kan? Contohnya, terdedah kepada keadaan panas melampau. Contohnya kita membuat satu aktiviti dalam keadaan yang terlampau panas, ya, kita boleh terkena strok haba ataupun selaran matahari yang melampau, sunburn kita panggil, ya. Ini juga boleh menyebabkan suhu badan melebihi normal. Dan senaman berat. Bagi individu yang tidak biasa mengamalkan senaman berat, suhu badan dia juga boleh meningkat, menyebabkan dia demam. Apabila suhu badan melebihi 37 darjah Celsius, anda disahkan demam. Suhu badan juga boleh kurang daripada normal. Okey, contohnya kalau kita berada di kawasan yang terlampau sejuk, okey, suhu badan kita boleh turun dan ini juga sangat bahaya kerana ia boleh membawa maut. Okey, itu sahaja penerangan cikgu tentang suhu badan pada hari ini. Okay, sehingga jumpa lagi seterusnya. Bye. Assalamualaikum.